Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita jumpa lagi dalam video Matematik Tahun 6, tajuk kebolehjadian. Okey, sebelum tu, saya nak ucapkan terima kasih kepada semua kerana sudi bersama saya dalam kelas pada hari ini. Sebelum kita teruskan, mohon like, share dan subscribe. Bagi orang baru, mohon subscribe video saya ni. Orang-orang lama, mohon like dan share sahaja. Okay, let's go. Kebolehjadian. Di akhir PDP nanti, murid akan dapat menyatakan sama ada suatu peristiwa dalam kehidupan harian yang mungkin berlaku atau tidak mungkin berlaku. Murid juga boleh menyatakan kebolehjadian suatu peristiwa sebagai mustahil, kecil kemungkinan, sama kemungkinan, besar kemungkinan ataupun pasti. Mari kita tengok apa yang istilah-istilah ni maksudkan. Kebolehjadian bermaksud kemungkinan sesuatu peristiwa berlaku. Peristiwa yang mungkin berlaku atau tidak. Contohnya, bolehkah kita jangkakan sama ada esok akan berlaku kejadian siang dan malam atau tidak? Okey, lepas tu kawan dia kata sudah pastilah boleh bumi berputar pada paksinya mengelilingi matahari. Itulah sebab terjadinya siang dan malam setiap hari. Yang awak belajar dalam sains tu kan. Jadi maksudnya esok pasti akan berlaku siang dan malam tu sebab bumi sentiasa berputar. Okey, tengok situasi kedua. Adakah 100 boleh dibahagi dengan 7 tanpa baki? 100 bahagi dengan 7 tanpa baki. Oh, itu tidak mungkin. Apabila 100 dibahagi dengan 7, jawapannya ialah 14. Ini 14 baki dia 2. Okey, nampak tak ni yang dimerahkan ni? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bila 100 nak dibahagikan dengan 7, mesti ada baki. Maknanya perkara itu tak akan berlaku. Tak akan, tanpa baki itu tak akan berlaku. Maksudnya tidak mungkin lah. Itu maksud tidak mungkin. Benda yang tak akan berlaku. Benda yang tidak akan berlaku ni contohnya lagi ialah orang lelaki melahirkan anak. Itu tidak mungkin. Okey, seterusnya. Okey, ni ada satu situasi dalam kelas. Cikgu ni adakan permainan. Adakah mungkin guli merah dikeluarkan daripada kotak ini? Dalam kotak ni ada guli merah. Mungkin. Guli merah memang ada dalam kotak itu, cikgu. Guli biru dan guli hijau juga mungkin dikeluarkan. Itu maksudnya mungkin. Saya nak ambil highlighter sikit. Ini nampak ni yang saya highlight dengan warna kuning ni. Mungkin. Mungkin ni dia sama ada dapat atau tidak. Dia dua-dua ada kemungkinan lah. Okey, dapat ataupun tidak. Guli hijau pun mungkin budak perempuan ni ambil. Guli biru pun mungkin juga. Sebab semua guli tu ada dalam tu. Okey, next. Berdasarkan situasi di sebelah, apakah kebolehjadian guli putih dikeluarkan? Boleh tak budak perempuan ni keluarkan guli putih daripada kotak ni? Rasa-rasalah. Cikgu terjawab, itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Sebab guli putih tiada dalam kotak. Itu tidak mungkin. Okey, next. Okey, kenali kebolehjadian peristiwa. Okey, kebolehjadian ni dia ada 5 kategori. Ada 5 kategori. Sekejap, saya nak tukar warna ni. Ada 5 kategori. Ada kategori pasti, besar kemungkinan, sama kemungkinan, kecil kemungkinan dan mustahil. Kita tengok satu persatu. Yang pertama ni pasti. Tengok contoh dia. Hari ni hari Rabu. Katalah hari ni hari Rabu, esok hari Khamis.
ada kelas renang. Sudah pasti esok hari Khamis. Lepas hari Rabu ialah hari Khamis. Ini dimasukkan pasti. Apa lagi yang pasti? Apa lagi yang pasti? Cuba bagi contoh. Saya nak bagi contoh. Kalau apa? Contohnya yang pasti. Kalau pasti, okey, ada boleh bagi contoh. Contohnya kalau hari siang pasti ada matahari. Macam itulah. Kalau hari siang pasti ada matahari. Kalau tak ada tu ada sesuatu masalah lah. Okey, tadi pasti, sekarang ni besar kemungkinan. Hujan akan turun apabila kedengaran guruh. Biasanya begitulah. Kalau dengar bunyi petir, guruh, kilat, ribut tu, besar kemungkinan hujan akan turun. Hujan akan turun apabila kedengaran guruh. Besar kemungkinan. Tapi dia ada juga sikit tak hujan. Dah petir, dah guruh, dah ribut, tak hujan. Ada juga kan, tapi jaranglah. Kalau dah petir ribut tu selalunya akan hujan lah. Itu besar kemungkinan. Ya, besar kemungkinan hujan akan turun jika kedengaran guruh. Itu maksudnya besar kemungkinan. Okey, kenapa kepala dengan ekor tadi? Sebab dulu-dulu duit kisah kepala dengan ekor ni, dulu dekat negara orang putih tu, duit shilling dia yang gambar depan ada kepala kuda, yang belakang ada ekor kuda. Dia orang ni yang selalu main lambung-lambung duit shilling ni kalau nak buat keputusan, nak pilih siapa nak jadi ketua, siapa nak mula dulu. Dia orang akan lambung shilling. Kalau dapat kepala, ada dapat ekor. Jadinya dia sama kemungkinan. Sebab dia ada dua pilihan je. Tak kepala, ekor. Tak A, B. Tak hitam, putih. Macam itulah. Tak depan, belakang. Sama kemungkinan. Okey. Seterusnya. Kecil kemungkinan. Okey, ini peta Malaysia. Siapa tak tahu peta Malaysia, boleh tengok. Adakah tsunami akan berlaku di Malaysia? Tahu tsunami tu apa? Tsunami ni ialah ombak besar. Ombak besar yang terjadi selepas ada gempa di lautan. Gempa bumi di lautan dia akan menghasilkan ombak yang besar. Ombak yang setinggi pokok kelapa tu. Itulah namanya tsunami. Akan berlaku di Malaysia. Apa kata cikgu ni? Tsunami berlaku di Malaysia hanya kecil kemungkinan saja. Kecil kemungkinan sebab gempa pun jarang berlaku di Malaysia. Dia banyak berlaku di Indonesia. Maknanya Indonesia, Jepun, itu selalu besar kemungkinan ada tsunami. Awak boleh check dekat internet macam mana tsunami tu berlaku. Okey, tapi dekat Malaysia ni pernah sekali dilanda tsunami, tapi itu pun dah ekor-ekor, dah hujung-hujung dah. Pada satu tahun tu Malaysia pernah dilanda tsunami. Kerosakannya sikit saja. Sekarang ni kita nak tengok mustahil. Ini adalah gambar sebuah dadu. Dadu takkan tak kenal yang untuk main dam ular ke apa kan, dadu. Okey, kita boleh mendapat nombor 7 jika membaling dadu ini. Ini nombor 7. Nombor 7 yang ada 7 titik tu. Boleh ke? Kita tengok apa cikgu kata. Itu mustahil. Dadu hanya ada nombor 1 hingga 6 sahaja. Jadinya kalau kita lambung macam mana pun tak dapat ada nombor 7. Sebab dadu ada nombor 1 hingga 6 sahaja. Sebab dadu ni berbentuk kubus. Bila kubus dia ada 6 permukaan saja. Jadinya adalah nombor 1 hingga 6 saja. Itu masuk mustahil. Takkan berlaku. 184 tu. Dan muka surat 184.
Okey, terima kasih sekali lagi kerana sudi bersama saya hari ini. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan. Bye-bye.